Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Mushib bin Zakaria, nombor metrik 060766. Jadi insyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Maulid Nabi menurut perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu pengenalan. Ahli Sunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah satu istilah yang penting di dalam masyarakat Islam sejak hampir 1000 tahun lalu, kerana istilah ini melambangkan kebenaran pemiliknya dalam beragama. Kedudukan Aswaja sebagai pegangan majoriti para ulama dan umat Islam adalah begitu jelas di dalam perkembangan ilmu-ilmu Islam dengan kemunculan tokoh-tokohnya yang muktabar dan kitab-kitabnya yang masyhur. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada golongan umat Islam yang berpegang kepada petunjuk dari Rasulullah SAW dan majoriti ulama, iaitu jemaah. Seterusnya, satu fahaman atau aliran dominan yang diamalkan oleh ulama-ulama Haramain Mekah dan Madinah yang telah diasaskan oleh Muhammad Abdul Wahab, iaitu Wahabi. Dan seterusnya, Maulid Nabi adalah satu sambutan yang diperingati oleh majoriti umat Islam untuk mengingati dan menghayati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk menggerakkan semangat dan menemani cinta serta rindu yang sejati kepada Rasulullah SAW. Sekian dari saya, serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mio Muhammad Alif Aiman bin Mio Muhammad Tamizi, nombor metrik 060755. Saya akan menerangkan tentang latar belakang Wahabi. Wahabi atau Wahabisme merupakan satu fahaman atau aliran yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan pemisah yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III, iaitu pada tahun 1204 Hijrah sehingga 1222 Hijrah. Golongan ini menyamar dalam memurnikan tauhid dan menjauhkan semua manusia dari kesesatan. Muhammad bin Abdul Wahab menganggap bahawa selama 600 tahun manusia dalam kesesatan, beliau datang sebagai tokoh yang memperbaharui agama. Fahaman ini dikukuhkan lagi oleh keluarga diraja Bani Saud yang kini memerintah negara Arab Saudi. Dinasti As-Saud telah memerintah Arab Saudi sejak tahun 1924 Masihi. Wahabi bukanlah satu mazhab akidah ataupun mazhab fiqah. Golongan Wahabi masa kini lebih suka menamakan diri mereka sebagai Salafi, Salafiyah, Muhawidun yang bermaksud satu Tuhan, Ittiba' As-Sunnah, Ansar As-Sunnah, Penggerak Tajdid, Kumpulan Islah, Protes iaitu Profesional Ustaz dan Muslim Progresif. Mereka turut selesa menggelar diri mereka sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah. Mereka juga menggunakan gelaran Ahli At-Tauhid iaitu Ahli Tauhid dan Asbab At-Tariqah Al-Muhammadiyah iaitu pendukung jalan Nabi Muhammad SAW. Terusnya, Maulid Nabi daripada perspektif Wahabi. Mereka berpandangan Maulid Nabi termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam agama kerana Rasulullah sendiri tidak pernah merayakan hari kelahirannya sepanjang hayat baginda. Begitu juga para khalifah dan para sahabat serta para tabi'in yang tidak pernah menganjurkannya ketika di zaman mereka. Tegahan memperingati Maulid. Antaranya adalah malam kelahiran Rasulullah tidak diketahui secara yakin dan jelas kerana berlaku khilaf. Yang kedua adalah tidak mempunyai sebarang manfaat kerana tiada pensyariatan yang berlaku ke atas sambutan Maulid. Yang ketiga adalah dilaksanakan oleh golongan yang menyimpang dan sesat, iaitu pengikut Bani Fatimiyah. Yang keempat adalah bertujuan untuk menyebarkan ajaran sesat kerana dilakukan dengan berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Khairul Afif bin Karim, nombor metrik 060745. Seterusnya, fatwa ulama Wahabi mengenai Maulid. Yang pertama, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani Ad-Dimashqi mengatakan melaksanakan perayaan tertentu selain hari raya yang ditetapkan seperti perayaan pada sebahagian malam Rabiul Awal. Ini semua adalah bid'ah yang tidak dianjurkan oleh para salaf dan juga tidak pernah melaksanakannya. Yang seterusnya, Syekh Tajuddin Umar bin Ali, seorang ulama Maliki yang lebih dikenali sebagai Al-Fakihani, yang mengatakan bahawa Maulid adalah bid'ah mazmumah. Tidak ada seorang pun ulama yang dijadikan qudwah, iaitu contoh dalam agama, menunjukkan itu datang daripada pendapat ulama. Maka Maulid hanya boleh menyebut sebagai haram. Yang seterusnya, Muhammad bin Abdul Salam Qadri Asy-Syukairi membawa artikel iaitu pada bulan Rabiul Awal dan bid'ah Maulid. Dalam artikel tersebut, beliau berkata bahawa Rabiul Awal ini tidak dikhususkan oleh solat, zikir, ibadah.
penghidupan atau sedekah tertentu. Bulan ini bukanlah bulan yang di dalamnya terdapat hari-hari kebesaran Islam seperti perhimpunan dan hari raya seperti yang telah digariskan oleh syariat. Dan kemudian dia menyambung dengan kata-kata tikam. Jadi apa faedah yang boleh diperolehi? Apa pahala yang boleh diperolehi daripada pemaziran harta yang membebankan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama Ahmad Anas Arfuddin 060767. Saya akan sambung tentang respon Aswaja terhadap Wahabi. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pada asalnya sambutan Maulid adalah bid'ah kerana tidak pernah ada perbincangan dari salafus soleh dari kurun ketiga. Tetapi di dalam amalan tersebut terdapat kebaikan dan keburukan. Siapa yang mengambil kebaikan pada amal Maulid dan menjauhi keburukannya, maka itulah bid'ah hasanah. Seterusnya menurut As-Sayuti, Maulid adalah termasuk dalam bid'ah hasanah dan diberi pahala kepada mereka yang merekanya kerana ia merupakan simbol pengagungan terhadap kedudukan Nabi SAW dan rasa gembira dengan kelahiran Nabi. Terusnya, menurut Yusuf An-Nabhani, orang yang memperingati Maulid Nabi layak untuk menghuni syurga. Jika Abu Lahab yang kafir yang dicela dalam Quran pun juga dapat diberi ganjaran kebaikan di dalam neraka kerana bergembira pada malam kelahiran Nabi. Lalu bagaimana pula perihal seorang Muslim yang mentauhidkan Allah yang bergembira dengan kelahiran Nabi? Dan last sekali, As-Suyuti mengatakan bahawa tiada seorang Muslim pun yang di dalam rumahnya dilakukan pembacaan Maulid Nabi kecuali Allah akan mengangkat kecelakaan darinya dan apabila mati Allah akan memudahkan baginya untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Adzim bin Johari, nombor matriks 061871. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan daripada tajuk ini. Yang pertama, implikasi kajian ini menunjukkan bahawa perspektif Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi tidak sehaluan. Setiap mazhab ini mempunyai persepsi tersendiri dan dalam menjawab isu Maulid. Wahabi dan Ahlussunnah mempunyai pengertian yang berbeza dalam sejarah. Yang kedua, sedangkan kata Salafi adalah bentuk ibadah kepada As-Salaf, kata As-Salaf itu sendiri secara harfiah bererti orang-orang yang mendahului atau hidup di zaman. Yang ketiga, Maulid Nabi dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah adalah peringatan sebagai rasa syukur dan ungkapan tahadus bin ni'mah umatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutus seorang hamba pilihan dan dikasihi Muhammad bin Abdillah. Yang keempat, dalam perspektif Wahabi, umat Islam tidak dibenarkan merayakan Maulid Nabi SAW pada malam 12 Rabiul Awal dan juga pada waktu-waktu lain serta tidak merayakan Maulid Nabi SAW. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.